Kata Anita, Nek Sera betul-betul mengamuk hari tu. Tak sempat tunggu malam. Dalam pukul 4 petang, terdengar bunyi hilayang ketawa Nek Sera. Memang seram. Hilayang ketawa Nek Sera dapat didengari sampai ke rumah panjang sebelah. Peristiwa tu berlaku berbulan-bulan namanya. Dalam tempoh tu, penduduk rumah panjang banyak kehilangan haiwan peliharaan kerana dibunuh oleh Nek Sera. Nek Sera ganggu penduduk rumah panjang tu bertahun lamanya walaupun pelbagai cara mereka buat untuk halang kejadian amuk Nek Sera tu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Malam ni saya akan sampaikan 3 buah cerita yang bertajuk Bilik RM10, Kak Siti dan Nek Sera. Agak-agak anda cerita mana yang lebih seram? Jom tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, like dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya letakkan link dekat bawah. Macam biasa sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Kisah ni berlaku sekitar tahun 2003 masa Ayu masih belajar di matrikulasi lagi. Masa tu setiap kelas ada peruntukan untuk buat lawatan sambil belajar. Mula-mula mereka satu kelas tak rasa pun nak pergi melawat mana-mana, tapi memandangkan rugilah pula tak ambil peluang. Peruntukan pun dah ada, jadi mereka buat keputusan nak pergi ke Kuala Lumpur dan Putrajaya. Tidur sana satu malam. Masa wakil kelas mereka berbincang dengan pengetua tentang lawatan tu, pengetua cadangkan mereka menginap di sebuah asrama dekat pusat hoki di ibu kota. Katanya murah tapi selesa, cuma RM10 seorang untuk satu malam. Tanpa fikir panjang, lagi pun nak tidur je kan, mereka pun bersetuju. Dan dekat situlah pelbagai kejadian misteri berlaku. Tibalah harinya, mereka sampai di asrama untuk check in. Ayu dah lupa susun atur bangunan dekat sekeliling asrama tu. Yang diingat, blok yang mereka bermalam ni bertentangan dengan blok pelajar-pelajar sukan. Dekat tengah-tengah blok ada padang rumput kecil. Mereka diberikan bilik seorang satu. Toilet je kena kongsi berdua. RM10, tapi dapat bilik seorang satu tu. Jadi mereka pun bergerak ke bilik masing-masing nak letak barang dan berehat kejap sebelum mulakan aktiviti lawatan sambil belajar yang lebih kepada nak jalan-jalan sebenarnya. Ayu dapat bilik dekat tingkat 2. Bilik kedua paling hujung. Yang paling hujung bilik store. Nyaris jugalah Ayu nak masuk bilik store tu. Sebelum masuk bilik, Ayu dah baca ayatul kursi dan bagi salam. Bila buka pintu je, nampak bilik tak besar sangat, tapi okey lah untuk tinggal seorang. Nak solat pun ada ruang juga. Dalam bilik dekat ujung sebelah kiri ada satu katil single, sinki dekat sebelah kanan. Bila Ayu masuk dan tutup pintu, baru nampak almari besar sebelah kiri, betul-betul dekat pintu masuk. Almari besar tu macam zaman dulu-dulu punya almari. Kalau dalam cerita seram, dalam almari besar tu lah macam-macam benda yang tak best ada. Jadi Ayu buat keputusan tak nak buka langsung almari tu. Pintu bilik tu pula jenis selak. Selak punyalah besar. Secara keseluruhan, bilik tu macam bilik lama. Berbeza dengan blok depan bangunan Ayu tinggal tu. Ada pelajar-pelajar asrama tinggal dekat situ. Dari tingkat 2, Ayu nampak bilik-bilik pelajar bangunan depan tu macam baru, moden sikit, siap ada mozaik lagi. Bilik tu rasa semacam je. Tandas pula kena kongsi dengan kawan bilik sebelah, tapi tak payah keluar bilik pun. Lepas almari besar tu ada satu lorong. Situ ada bilik mandi dan toilet. Bilik sebelah Madiah yang duduk. Jadi Ayu akan kongsi toilet dan bilik mandi dengan Madiah. Selesai solat dan berehat, mereka teruskan aktiviti lawatan dan pulang ke asrama waktu malam. Ayu dan beberapa orang kawan lain rancang nak lepak dulu dalam bilik Diana dekat tingkat 1. Masa mereka tengah asyik bersembang, bergelak, tiba-tiba pintu ditolak dengan kuat dari luar sampai tumpah air yang digantung dekat tombol pintu tu. Rupanya si Has masuk tak bagi salam, terjah je terus. Mereka marah jugalah, tapi bila tanya kenapa, dia macam cemas je. Has kata tak ada apa-apa, saja nak join. Jadi mereka pun biarkanlah. Antara perkara wajib yang kena buat bila berkumpul
berkumpul dan jalan ramai-ramai ni mestilah bergambar. Nak abadikan kenangan tu. Zaman tu masih guna lagi kamera Kodak. Semua berkumpul dekat bahagian katil. Diana ambil ruang ke belakang sikit supaya semua masuk dalam gambar. Tangkap kena sempurna, kalau tak bazir Kodak je. 1, 2, 3 klik. Sorry korang, aku terlanggar kerusi ni. Mesti gambar blur kan, kata Diana. Diana alihkan kerusi tu. Semula 1, 2, 3 klak. Alamak korang, aku terlanggar lagi. Kerusi dia alih lagi jauh. Kalau tak jadi lagi kali ni, memang dia tak nak ambil gambar lagi. 1, 2, 3 klik. Tok. Sorry lah korang, ni mesti gegar juga. Aku tak tahulah aku langgar apa ni. Mulanya mereka tak fikir apa-apa yang pelik, jadi mereka biarkan je. Selesai sesi berborak dekat bilik Diana, mereka balik ke bilik masing-masing. Masa Ayu nak bersiap-siap untuk tidur, tiba-tiba ada bunyi ketukan dekat pintu panggil. Ayu, lembut je suara tu. Sudah, siapa pula ni? Nak buka ke tak nak? Ayu tanya, siapa tu? Fazidah, terdengar suara dekat luar. Fazidah ni roommate Ayu dekat matrikulasi. Sebenarnya Ayu muskil juga. Betul ke Fazidah? Kenapa tiba-tiba dia datang? Macam mana dia tahu bilik Ayu? Tapi risau juga kot Fazidah ada apa-apa masalah ke. Jadi Ayu gagahkan jugalah buka selak pintu tu. Dong! Bunyi kuat selak tu. Bila buka je pintu, betul memang Fazidah. Kenapa Fazidah? Tanya Ayu. Orang nak tidur dengan Ayu boleh? Mengucap dulu. Lepas Fazidah mengucap, Ayu bagi dia masuk. Tanpa bertanya kenapa, dan Fazidah pun tak cerita apa-apa, mereka terus tidur. Dalam fikiran Ayu, biarlah Fazidah cerita lepas check out nanti. Lepas subuh, Fazidah balik ke bilik dia. Ayu kunci semula pintu guna selak besar tu. Dong! Masa Ayu tengah mandi, dia dengar selak bilik dia dibuka. Dong! Kuat bunyinya. Lepas tu dengar zip bag Ayu dibuka. Zip. Siapa ni? Kalau Madiah, dia tak payah buka pintu bilik pun, sebab sambungan bilik Ayu dan Madiah ni tak ada penghalang langsung. Cepat-cepat Ayu siapkan mandi dan terus keluar. Benda pertama Ayu periksa beg dia. Tapi pelik, beg tak terusik. Pintu bilik pun elok masih berselak. Ayu abaikan. Malas nak fikir bukan selagi belum keluar daripada tempat ni. Mereka rancang nak check out lepas solat Zuhur. Jadi Madiah masuk bilik air nak mandi. Ayu pula tengah solat waktu tu. Selesai bagi salam, tiba-tiba Madiah keluar bilik mandi dengan tergesa-gesa. Kenapa Ayu ketuk bilik mandi kuat? Madiah kan dah kata kejap. Ayu toleh ke arah bilik mandi. Kenapa Madiah? Madiah pun perasan yang Ayu ni baru selesai solat. Ayu ada ketuk pintu bilik mandi ke tadi? Mana ada? Madiah cakap masa dia tengah mandi, ada orang ketuk pintu macam tergesa-gesa nak guna bilik mandi. Yang peliknya, Ayu yang solat membelakangkan bilik mandi tu tak dengar apa-apa langsung. Maksudnya Ayu dengan Madiah kena ganggu dengan bunyi-bunyian je. Tapi lain pula dengan Haz dan Fazidah. Mereka sanggup keluar bilik tengah-tengah malam pergi ke bilik kawan. Malam tu mulanya Haz tak rancang pun nak ke bilik Diana. Dia nak berehat awal untuk aktiviti esok. Sebelum tidur, Haz nak pasang sarung bantal dan tilam yang diberikan masa pendaftaran tadi. Biasanya bila kita nak pasang sarung tilam, kita akan kibar-kibar dulu kan, supaya sarung tilam tu dapat ditutup seluruh tilam. Kemudian baru kita akan betul-betulkan bahagian hujung dan tepi. Sama macam Haz, dia pun kibas-kibaslah sarung tilam tu. Haz kibas lebih dari sekali supaya sarung tilam tu dapat ditebar ke seluruh tilam lah. Kibasan pertama, kibasan kedua, zap. Masa kibasan ketiga tu, tiba-tiba Haz nampak ada makhluk hitam berdiri dekat penjuru bilik dia. Haz apa lagi terus lari keluar lintang pukang. Yang dia ingat, mereka semua berkumpul dalam bilik Diana malam tu. Sebab itulah Haz terus rempuh masuk bilik Diana. Kira berani jugalah Haz sebab dia tetap tidur juga dalam bilik dia malam tu. Kata Fazidah, malam tu dia dah baring nak tidur. Dari katil dia boleh nampak pintu toilet dan pintu keluar. Tiba-tiba Fazidah terdengar bunyi panjang bunyinya dari arah toilet. Fazidah terus bangun, buka pintu toilet. Senyap, tak ada pula. Dia biarkan pintu toilet terbuka dan kembali ke katil. Kalau pintu buka, mungkin boleh terus nampak apa yang berbunyi tu. Tapi dengan perlahan, pintu toilet tu tertutup sendiri. Serta-merta terdengar bunyi Fazidah bangun semula, periksa toilet. Senyap pula. Lepas tu Fazidah intai Ina, kawan sebelah bilik dia lah. Ina dah tidur. Tak sampai hati pula nak kejutkan Ina. Kali ni Fazidah biarkan pintu toilet terbuka lagi. Masa buka pintu, Fazidah tunggu sekejap. Kok pintu tertutup semula, bolehlah dia hadang dengan apa-apa. Nampaknya macam okey, pintu tak tertutup semula. Fazidah pun pergi semula ke katil. Perlahan-lahan pintu toilet tertutup lagi dan bunyi Tanpa fikir panjang, cepat-cepat Fazidah terus keluar bilik dan dia hanya ingat Ayu ada beritahu bilik Ayu yang kedua paling hujung dekat tingkat 2. Itu yang dia ingat. Dia terus ke bilik Ayu.
Dah tak toleh ke belakang dah. Sampai bilik Ayu, dia ketuk dan panggil Ayu untuk buka pintu. Cerita ni semua mereka luahkan masa makan dekat Taman Warisan Putrajaya. Balik kolej, baru mereka cuci gambar yang mereka tangkap dalam bilik Diana tu. Dan hasil gambar tu bila dicuci, memang semua gambar gegar, kabur, langsung tak nampak mereka semua. Kak Siti, tuan rumah yang sangat misteri. Ain ingat lagi 2 bulan lepas masa dia baru pindah rumah ni, Ain dapat tengok separuh wajah dia je. Waktu tu dalam pukul 5 petang. Ain sampai dekat halaman rumah. Ain bagi salam tapi tak berjawab. Kemudian pintu rumah terbuka sendiri. Perlahan Ain melangkah ke pintu. Assalamualaikum Kak Siti, saya Ain, penyewa baru tu. Tadi saya ada telefon. Kunci rumah aku letak dekat meja. Ain terkejut tengok tuan rumah tengah mengintai dari balik dinding. Nampak separuh wajah dia je, dah macam hantu. Oh baik kak. Bilik saya yang mana satu ya? Dekat tingkat atas. Pilih je mana-mana bilik. Kalau ada apa-apa mesej aku. Kak Siti terus masuk dalam bilik. Terkedu Ain masa tu. Orang macam ni pun ada. Tapi tak kisahlah, yang penting ada tempat berteduh. Sewa pun murah, 100 sebulan. Sejak hari tu, beberapa kali je Ain terserempak dengan Kak Siti. Itu pun sekilas pandang. Kalau Ain turun bawah, Kak Siti macam mengelak dari jumpa dia. Tapi yang bagusnya Kak Siti ni, hari-hari dia akan masak. Kalau Ain tak kerja, dia macam tahu-tahu je. Mesti ada hidangan atas meja. Yang tak seronoknya pula, setiap hari dalam pukul 3 pagi, Kak Siti akan basuh baju guna mesin basuh. Bingit. Memang setiap hari Ain akan terjaga dari tidur. Tapi nak marah tak boleh, dia penyewa je. Jadi begitulah rutin Ain setiap hari. Terpaksa bersabar sampai mampu sewa tempat yang lebih selesa. Guduk. Bunyi itu lagi. Terkebil-kebil mata Ain. Dia tengok jam, dah pukul 3 minit pagi. Kenapalah Kak Siti ni suka cuci baju waktu macam ni. Tak lama kemudian, boom, bunyi pintu ditutup. Agaknya dah habis cuci kot. Dah tak dengar bunyi mesin basuh. Lepas dah pastikan tak ada gangguan, Ain baring semula nak sambung tidur. Baru je nak ledakkan mata, tap. Terdengar bunyi tapak kaki orang berlari dekat luar bilik. Jelas sangat. Ain bangun sambil tengok bawah pintu. Ada bayangan seseorang tengah mundar mandir dekat situ. Kak Siti ke? Tapi dia buat apa dekat bilik aku? Kak Siti, akak ke tu? Tanya Ain. Tuk. Tiba-tiba pintu bilik diketuk 3 kali. Dan orang yang ketuk pintu tu mencicit lari turun anak tangga bawah sambil ketawa kecil. Suara macam budak kecil. Dari mana datang budak-budak dalam rumah ni? Takkan anak Kak Siti kot? Bulu roma Ain terus meremang satu badan. Hantu ke? Ain terus selubung bawah selimut. Dah 2 bulan Ain duduk rumah ni, tak pernah dia alami gangguan mistik. Kenapa malam ni? Mama, sakit mama. Aku dah cakap jangan main dekat dalam rumah. Kau degil. Berapa kali aku nak pesan Kau ni memang anak tak guna. Mama, Nina janji tak buat lagi. Tolong mama, sakit. Kenapa kau tak mati je Hidup menyusahkan aku je. Terdengar suara Kak Siti tengah marah seseorang. Memang betul lah tadi tu anak dia. Mati-mati Ain ingat hantu. Tanpa berlengah lagi, Ain ambil jaket dan turun ke tingkat bawah. Memang gila Kak Siti. Entah mana dia suruh anak dia selama ni sampai Ain yang tinggal sebumbung pun tak perasan. Berani pula dera anak perempuan dia sendiri. Bila Ain sampai dekat tingkat bawah, dia terkejut. Tak ada sesiapa pun dekat situ. Lampu pun tak menyala. Tapi Ain yakin masa dia tengah berlari nak turun ke bawah tu, dia masih dengar lagi suara tu. Tiba-tiba, boom. Terkejut Ain dia buatnya. Itu bunyi pintu bilik Kak Siti. Mungkin dia dengar Ain tengah berlari tadi. Cepat-cepat dia terus masuk dalam bilik. Ini tak boleh jadi. Dalam keadaan sama-sama, Ain menuju ke bilik Kak Siti. Tuk. Buka pintu ni Kak Siti. Saya tahu Kak Siti dekat dalam. Akak tak boleh suka-suka pukul anak tau. Tuk. Ain ketuk lagi beberapa kali. Langsung tak ada pergerakan dari sebalik pintu. Baiklah, kalau Kak Siti tak nak buka pintu, saya telefon polis. Biar po. Tak sempat Ain habiskan kata-kata, tiba-tiba bunyi mesin basuh pula berbunyi. Guduk. Siapa pula yang pasang ni? Ain dah rasa lain macam. Lepas satu-satu perkara pelik jadi, Ain pandang pintu semula. Ain terfikir lebih baik dia matikan mesin basuh tu dulu. Baru beberapa langkah dia berjalan, pintu bilik Kak Siti terbuka dengan perlahan. Krek. Ain toleh ke belakang. Pintu bilik dah terbuka separuh. Dalamnya gelap gelita. Kak Siti, akak dekat dalam ke? Tanya Ain. Firasat Ain kuat mengatakan suruh dia keluar dari rumah tu dengan segera. Tapi macam mana kalau dalam bilik tu betul-betul ada seorang kanak-kanak yang perlukan bantuan? Takkan dia nak biarkan je? Adik tak perlu risau ya. Akak akan tolong adik. Akak takkan biarkan ibu pukul adik lagi, kata Ain. Ain tunggu kejap nak tengok ada sesiapa tak. Dalam masa yang sama, bunyi mesin basuh tu masih memekak lagi. Tiba-tiba
"Akak," terdengar satu suara. "Ya dik, akak ada ni, mari dekat sini. Adik selamat dengan akak." Ain nampak ada tangan dekat dinding pintu bilik. Tangan tu penuh dengan luka-luka kecil. Perlahan tubuh terkeluar dan menampakkan sosok budak kecil yang comel tapi penuh dengan kesan-kesan lebam. Budak tu perhati je Ain dengan pandangan yang kosong. Umur dia mungkin dalam lingkungan 4 ke 6 tahun. Dengan perlahan budak tu depakan tangannya. Ain terus peluk budak tu sambil usap kepalanya dan rambut budak tu terasa basah, macam ada cecair yang melekat. Ain tengok tapak tangan dia, ada darah. Kepala adik luka. Bila budak tu dongak pandang Ain, dia tersenyum menyeringai sampai ke telinga. Cepat-cepat Ain lepaskan pelukan. Tapi yang buatkan dia lebih terkejut bila budak tu tiba-tiba hilang. Gaib macam tu je. Lantaklah pasal Kak Siti, Ain buat keputusan nak lari keluar dari rumah tu. Tapi nak kena ambil barang-barang dia dulu. Kunci motor, telefon dan dompet ada dalam bilik. Baru je Ain nak melangkah naik ke tingkat atas mula, dia rasa macam ada sesuatu yang pelik pada mesin basuh dekat tepi tangga tu. Apa bendanya tu? Dalam masa yang sama, Ain berperang dengan diri dia sendiri. Keluar cepat Ain, keluar dari rumah ni. Tapi disebabkan rasa ingin tahu yang membuat-buat, Ain pergi dekat mesin basuh tu dan tengok dalam mesin basuh yang isinya masih ligak berputar dari balik penghadang. Baju ke tu? Tiba-tiba jantung dia berdegup kencang. Ain tekan off. Perlahan mesin tu berhenti berputar. Lepas mesin tu berhenti, Ain buka penghadang tu. Serta-merta bau yang sangat busuk menusuk ke lubang hidung. Bila Ain tengok dalam mesin basuh tu, dia terkejut. Dalam mesin basuh tu ada satu jasad manusia yang dah tak sempurna fizikilnya. Lehernya terkehil, anak matanya terkeluar, mulutnya terngangah, rahangnya dah lari dari paksinya. Air darahannya bertakung dengan bau yang sangat busuk. Ain terjelopok atas lantai. Tubuh terasa lemah. Betul ke apa yang dia nampak ni? Siapa punya angkara? Kak Siti ke? Tapi mayat tu macam dah lama mereput. Kenapa baru sekarang baunya timbul? Kan Kak Siti cuci baju setiap hari, jadi selama ni? Astaghfirullahalazim. Ain cam mayat tu. Wajahnya sama macam budak kecil yang dia peluk tadi. Tiba-tiba Ain terdengar bunyi pergerakan sesuatu, macam datang dari arah mesin basuh tadi. Dalam sama-sama Ain nampak ada sesuatu cuba keluar dari dalam mesin basuh tu. Depan mata Ain sekarang ada satu sosok tubuh yang mengerikan tengah pandang dia dari mesin basuh tu. Kepalanya berpusing 360 darjah ke depan, pandang Ain dengan pandangan yang menakutkan. Anak matanya terjuntai keluar dari soket mata dan rahangnya nak tercabut. Ain terus undur ke belakang sambil pandang makhluk tu. "Kakak!" Sosok tu panggil. Berderau darah Ain. Air mata mula menitis. Berbekalkan kekuatan yang masih ada, Ain bangun dan bergegas naik anak tangga. Sampai dekat anak tangga terakhir, Ain nyaris tergolek sebab terperanjat. Kak Siti tengah berdiri depan dia. Matanya tajam pandang ke bawah. Bila Ain toleh ke bawah, makhluk tadi dah berada dekat anak tangga pertama dalam keadaan merangkak. Ain terkaku. Kemudian Kak Siti suruh Ain pergi masuk bilik dan jangan keluar walau apa pun yang terjadi. Perlahan Ain berjalan masuk dalam bilik, terus kunci pintu. Kak Siti nampak macam manusia biasa, macam normal je. Suasana kembali tenang. Ain menuju ke katil dan kemas-kemas barang penting untuk dibawa keluar dari rumah tu. Ain ambil kunci motor, telefon dan dompet. Tiba-tiba terdengar satu jeritan yang kuat dari luar bilik. Ain terdiam. Perlahan je bunyi ketukan tu. Ain tahu benda tu yang ketuk pintu. "Kakak!" Seram je suara yang memanggil tu. Ain terus terduduk tepi katil. "Kau nak apa? Tolonglah jangan ganggu aku. Aku tak kacau kau pun." "Tapi kakak cakap nak tolong Nina." Ain dah tak berani nak balas. Mulutnya terus terkumbat kamit baca surah. "Kau baca apa tu ha?" Ain buat tak tahu je dan teruskan bacaan. Dong 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 dong. "Buka pintu ni, buka cepat." Macam nak pecah pintu tu dihempas. Kemudian Ain dengar macam ada bunyi sesuatu mengesot. Benda tu dah lari ke? Entah berapa lama Ain duduk dekat situ. Akhirnya dia tertidur. Ain tersedar bila hari dah siang. Bila sedar, Ain tengok sekeliling dia. Aku dekat mana ni? Bilik ni macam bilik kosong yang dah lama ditinggalkan, tapi susunan perabotnya sama dengan bilik dia. Barang-barang dan pakaian Ain ada dekat situ. Tanpa fikir panjang, Ain kemas beg pakaian dan menuju ke pintu. Perlahan dia pulas tombol pintu. Lega, tak ada apa-apa dekat luar bilik. Tapi yang peliknya, keadaan dalam rumah tu sangat usang. Ain turun ke bawah dan nampak mesin basuh tu. Dalam mesin basuh tu dah jadi besi buruk dan ada bau kurang enak keluar dari situ. Ain tengok ruang tamu yang sebelum ni cantik, sekarang dipenuhi sawang dan debu.
menggebu-gebu. Otak dia masih cuba proses apa sebenarnya yang jadi. Lepas tu Ain pergi ke arah bilik Kak Siti. Bilik tu kosong, tak ada perabot langsung. Tapi ada satu tali pada kipas siling bilik tu, macam tali gantung. Atas lantai pula ada sekeping gambar yang dah renyuk. Ain ambil gambar tu. Dia kenal wajah gambar dalam tu, Kak Siti dengan budak kecil tu. Tapi gambar tu dah dikoyakkan. Pada bahagian yang koyak tu, kelihatan tubuh seorang lelaki berdiri sebelah Kak Siti. Kak Siti nampak bahagia, berbeza sekali dengan Kak Siti yang Ain kenal tu. Masa tengah galik tengok gambar tu, tiba-tiba Ain rasa macam ada seseorang lalu dekat belakang dia. Cepat-cepat Ain toleh. Tapi tak ada sesiapa. Seram sejuk dibuatnya. Tanpa buang masa, Ain keluar dari rumah tu. Dan bila berada dekat luar rumah, Ain terkejut. Kawasan sekeliling rumah penuh dengan semak samun. Rumah tu pula macam dah lama terbiar. Ain pelik, macam mana dia boleh tinggal dalam rumah ni selama 2 bulan. Kenapa masih dia datang, suasana dan keadaan rumah ni berbeza. Sebenarnya Kak Siti ni wujud ke tak? Dan mayat yang dia nampak dalam mesin basuh tu pula? Ain tak ada jawapan. Yang penting dia kena pergi dari situ sekarang juga. Sekarang Ain dah tinggal dengan kawan baik dia, Zara. Tapi dia nak cari juga jawapan apa sebenarnya yang terjadi dekat rumah tu. Untuk cari jawapan tu, Ain masuk forum-forum misteri dan seram dekat Malaysia ni. Dia guna identiti palsu untuk buka thread dan ceritakan pengalaman dia serta bertanyakan kisah di sebalik rumah yang dia tinggal dulu. Tak sampai sehari, Ain terima mesej dari seseorang yang pakai nama nickname Bat. Kata Bat, dia tahu kawasan tu. Rumah tu memang dah lama terbengkalai dan ditinggalkan. Bat dengar ada kes pembunuhan anak kepada sepasang suami isteri dilemaskan dalam mesin basuh, dan mesin tu dipasang masa anak tu masih hidup lagi. Rumah tu asalnya didiami oleh sepasang suami isteri yang baru pindah. Mereka ada seorang anak perempuan berusia 5 tahun. Mereka sangat bahagia dan setiap petang mereka akan keluar teman anak mereka main dekat taman permainan berdekatan. Tapi malangnya, suami akak tu kantoi curang dan rumah tangga mereka mula berantakan. Suami akak tu dah mula tak balik rumah berhari-hari dan akak tu alami kemurungan. Akibatnya anaklah yang jadi tempat dia lepaskan kemarahan. Sampailah satu hari bila suami dia balik rumah. Si suami tengok pintu rumah tak berkunci dan keadaan dalam rumah gelap gelita. Tapi mesin basuh tengah berpusing. Bila dia pasang suis lampu, si suami pelik tengok keadaan rumah yang bersepah. Dekat meja pula banyak makanan yang belum disentuh. Si suami pun panggil isteri dan anak dia, tapi senyap je. Dia dah rasa lain macam. Mesin basuh di on tapi tak ada orang. Takkan isteri dia keluar rumah tak matikan mesin basuh? Si suami ni pun pergi ke arah mesin basuh dan matikan. Tapi dia macam perasan sesuatu dalam mesin basuh tu. Bila buka je mesin basuh tu, dia nampak mayat anak dia dah terkulai dekat dalam. Keadaan mayat tu sama macam yang Ain nampak. Dekat situ juga si suami meraung dan memanggil nama anak dia. Dia jadi geram dan marah sebab dia tahu ini mesti angkara isteri dia. Si suami pun masuk dapur ambil pisau. Bila masuk bilik, dia nampak isteri dia dah terkulai tergantung dekat kipas siling tu. Dia terus telefon polis dan ceritakan semuanya. Tapi sejak kejadian tu, si suami jadi tak waras dan sampai hari ni tak ada siapa tahu apa yang jadi dekat dia. Ain terus beristighfar panjang bila dapat tahu cerita tu. Tapi satu jawapan yang Ain tak dapat lagi. Apa benda yang dia makan sepanjang 2 bulan Kak Siti masak dekat dalam rumah tu? Kisah ni terjadi masa umur Anita 14 tahun. Sekarang dia dah tua dah ada cucu. Anita berasal dari sebuah rumah panjang di daerah Seri Aman, Sarawak dan berbangsa Iban. Peristiwa ni jadi igauan yang menakutkan bagi penduduk rumah panjang dan kawasan sekitarnya untuk berpuluh tahun. Malah masih terjadi sampai sekarang kalau ada kematian, tapi tak seganas macam dulu. Mungkin sebab penduduk rumah panjang masa tu belum ada agama lagi. Ceritanya bermula dengan ibu saudara Anita, namanya Nek Sarah. Masa tu Nek Sarah tengah mengandung anak sulung. Usia kandungan lebih kurang 8 bulan. Nek Sarah ni sebenarnya baik hati, tapi mulutnya celupa sikit dan suka tuduh orang sembarangan. Satu hari Nek Sarah naik angin bila anak babi peliharaannya hilang. Semua penduduk rumah panjang kena marah dan dituduhnya, termasuk si Anita ni. Dengan perut yang memboyok dan mulut macam berti jagung, dia berjalan dari bilik ke bilik sambil bertanya ada sesiapa yang dah curi anak babi dia. Bila semua penduduk tak mengaku, lagilah dia makin marah. Nek Sarah ambil parang lalu dia takiknya pintu bilik penduduk dalam rumah panjang tu. Memang naik angin betul Nek Sarah masa tu. Lepas kena marah dengan tuai rumah atau ketua rumah panjang tu, barulah dia balik ke bilik semula dengan hati yang masih panas membara. Suami Nek Sarah, Aki Jusip pula yang jadi mangsa bebelan dia. Mungkin disebabkan hati tengah marah ditambah pula rasa tertekan, tiba-tiba
Nek Sarah sakit nak bersalin. Walaupun tempoh melahirkan tinggal sebulan je lagi. Apalagi kecoh lah seluruh rumah panjang masa Aki Jusip menjerit minta tolong. Nasib baik ada bidan kampung. Masa tu tak ada klinik kerajaan atau hospital. Lepas bertarung semalaman, akhirnya Nek Sarah bersalin, dapat anak lelaki walaupun tak cukup bulan. Tapi malangnya Nek Sarah meninggal dunia sebab tumpah darah. Maka malam tu terjadi dah peristiwa seram Nek Sarah. Memang dah jadi adat masyarakat Iban, bila ada kematian, mayat tak dikebumikan terus. Mayat akan dijaga, kadang-kadang sampai 2 malam. Nak tunggu sanak saudara datang ziarah untuk bagi penghormatan terakhir. Kalau rumah panjang tu jauh di pedalaman, boleh sampai 4-5 malam kena jaga mayat tu. Lepas mendiang Nek Sarah dimandi, dipakaikan dengan pakaian cantik serta disolik, mendiang diletakkan di ruai rumah panjang dan ditangisi oleh suami, adik-beradik dan ibu bapa serta penduduk rumah panjang tersebut. Malam tu, dalam pukul 10 malam, ramai yang kerumun mayat Nek Sarah termasuk Anita yang duduk sebelah mayat Nek Sarah. Tiba-tiba, mereka terdengar suara mengilai yang kuat datang dari bawah rumah panjang. Rumah panjang Anita ni rumah panjang jenis yang bertiang. Bahagian bawah rumah ada kandang haiwan peliharaan macam ayam dan babi. Bunyi suara mengilai itu berselang-seli dengan bunyi haiwan-haiwan ketakutan. Semua penduduk rumah panjang jadi panik. Ada yang berpelukan, kanak-kanak menangis. Hilai ketawa tu semakin kuat dan bunyi cakaran jelas kedengaran dari luar rumah. Tapi walau macam mana takut pun dengar bunyi hilai yang ketawa tu, seorang pun tak berganjak dari mayat Nek Sarah. Sebab kepercayaan mereka, mayat tak boleh ditinggalkan. Takut ada roh jahat yang merasuk. Sebab tu jugalah Anita tak berganjak dari tempat duduknya. Tapi bila Anita pandang muka Nek Sarah, Anita terkejut. Tiba-tiba Nek Sarah tersenyum. Warna gincu bertukar jadi merah semerah-merahnya macam darah. Nasib baik mata Nek Sarah tak terbuka. Semua yang berada dekat situ tengok kejadian tu. Makin kuat bunyi hilaian, makin lebar senyuman Nek Sarah. Bukan itu saja, kuku Nek Sarah tiba-tiba jadi panjang meruncing sampai berlingkar-lingkar. Jam dah pukul 12 malam. Semakin menjadi-jadi hilai ketawa dekat bawah rumah. Disebabkan dah tak tahan dengan keadaan tu, ayah Anita turun ke bawah rumah dengan 2 orang saudaranya. Mungkin nak halau makhluk yang rancak mengilai tu. Tak lama kemudian suara hilaian tu berhenti dan keadaan kembali tenang. Ayah suruh Anita potong kuku Nek Sarah yang panjang tu. Dalam keadaan ketakutan, Anita terpaksa beranikan diri pegang jari Nek Sarah dan mula potong kuku Nek Sarah. Sekali lagi Anita terkejut. Kuku Nek Sarah yang dah dipotong tiba-tiba tumbuh lebih panjang lagi. Berkali-kali Anita cuba potong, namun kuku Nek Sarah semakin panjang dan panjang. Disebabkan terlampau takut, Anita lepaskan jari Nek Sarah dan bila dia pandang muka Nek Sarah tersenyum lebih lebar lagi. Mata masih tertutup. Anita terus beritahu ayah dan ayah suruh Anita masuk dalam bilik, ambil lada dan garam kasar. Lepas ayah tekan ibu jari Nek Sarah dengan lada dan tabur garam sekitar mayat Nek Sarah, barulah Nek Sarah berhenti tersenyum. Tapi kuku Nek Sarah jadi semakin memanjang. Memang tak amallah penghuni rumah panjang selama mayat Nek Sarah masih berada dalam rumah tu. Dengan suara hilaian ketawanya muncul balik. Akhirnya ayah buat keputusan dengan orang-orang tua di rumah panjang tu untuk kebumikan Nek Sarah esok pagi sebab tak tahan diganggu. Setelah semua penduduk rumah panjang setuju untuk kebumikan Nek Sarah awal pagi esoknya, persiapan pun dibuat. Keranda pun dibuat malam tu juga. Mengikut kepercayaan lama orang Iban, mayat kena keluar dari rumah panjang dan dihantar ke tapak pengebumian sebelum ayam berkokok dan matahari terbit untuk elakkan rumah panjang jadi panas dan tak ditimpa apa-apa musibah. Bukan itu saja, kubur tempat pengebumian pun sangat jauh. Kena guna perahu 2-3 jam dan daki bukit. Setelah segala persiapan siap, Datuk Anita iaitu Aki Tawang dan 2 orang adik dia, Aki Lampi dan Aki Jinggut pun duduk dekat mayat Nek Sarah untuk pastikan tak ada kejadian yang tak diingini berlaku. Masa ni tangan Nek Sarah dah dibalut dengan rotan untuk elakkan kukunya melingkari tubuhnya. Kuku Nek Sarah masih tumbuh panjang dan runcing. Aki Tawang bakar kemenyan dan baca mentera, manakala adik-adik dia pula balut badan Nek Sarah dengan rotan sambil baca mentera untuk pagar mayat Nek Sarah. Masa ni Aki Tawang suruh Anita dengan anak gadis yang lain duduk dalam bilik dan jangan keluar. Suasana suram menyelubungi rumah panjang tu. Tiba-tiba terdengar suara bayi menangis dengan nyaring. Semua penduduk yang berada di ruai tersentak dan mula cemas. Anak-anak gadis yang berada dalam bilik meluru keluar, termasuk Anita. Suara tangisan bayi itu berselang-seli dengan suara hilai yang ketawa Pontianak dekat bawah rumah panjang dan bunyi haiwan peliharaan menggamatkan lagi suasana pada malam tu. Anita tengok muka Nek Sarah. Kali ni Nek Sarah tak senyum tapi menjeringai dengan mata terbuka. Anita terus menjerit ketakutan. Semua yang berada dekat ruai bertempiaran lari masuk dalam bilik masing-masing. Tinggallah Aki Tawang, Aki Lampi
Aki Jinggut dan Anita. Disebabkan terlampau takut, Anita terkaku sambil tergetar-getar. Mata Nek Sera terbuka, pandang tepat ke muka Anita sambil menyeringai. Bila tengok Nek Sera buka mata, Aki Tawang terus ambil segenggam garam dan baling garam tu ke arah Nek Sera. Serta-merta mata Nek Sera tertutup dan muka dia kembali macam biasa. Hilang ketawa dan suara bayi pun terhenti. Rupa-rupanya bayi Nek Sera yang menangis. Kata ibu Nek Sera, bila dia periksa bayi tu, ada cakaran halus dekat kedua-dua lengannya. Kemudian Aki Tawang arahkan supaya bayi Nek Sera dibawa ke bilik Aki Tawang dan dijaga oleh isterinya buat sementara waktu. Setelah semuanya kembali tenang, beberapa orang penduduk Rumah Panjang keluar dari bilik masing-masing dan mula berkerumun di sekeliling mayat Nek Sera. Muka mereka masih panik dan takut, tapi mereka semua tak sampai hati bila tengok ada 4 orang je yang jaga mayat Nek Sera masa tu. Disebabkan takut kejadian berulang lagi, Aki Tawang dan Ketua Rumah Panjang bersetuju untuk berangkat awal bawa mayat Nek Sera ke tanah perkuburan. Hanya penduduk lelaki je yang dibenarkan untuk hantar mayat Nek Sera ke tanah perkuburan. Penduduk wanita pula kena jaga bayi Nek Sera. Masa nak simpan mayat Nek Sera dalam keranda, selalunya 5 lelaki dewasa dah boleh angkat mayat wanita dewasa. Tapi lain pula dengan Nek Sera. Walaupun 8 orang lelaki dah angkat, masih terasa sangat berat. Kuku Nek Sera yang panjang dan tajam mencakar-cakar lengan dan tangan lelaki-lelaki yang angkat mayat Nek Sera masa tu. Setelah bersusah payah, akhirnya mayat Nek Sera berjaya dimasukkan dalam keranda dan keranda tu pun dipaku. Namun sekali lagi penduduk terkejut kedengaran bunyi ketukan dari dalam keranda Nek Sera. Semua berpandangan. Bunyi ketukan bertalu-talu diiringi dengan bunyi cakaran dari dalam keranda. Aki Tawang segera ambil segenggam garam dan baling garam tu ke arah keranda Nek Sera. Bunyi ketukan dan cakaran terus berhenti. Tanpa berlengah lagi, Aki Tawang suruh mereka angkat keranda Nek Sera dan keluar dari Rumah Panjang secepat mungkin. Rombongan tersebut tergesa-gesa turun tangga dan bila sampai ke tanah, sekali lagi mereka terkejut bila tengok semua binatang peliharaan, ayam, itik, babi dan anjing mati bergelimpangan. Badan haiwan-haiwan tu penuh dengan cakaran. Ada yang terburai perut. Sangat mengerikan. Memandangkan nak ke tanah perkuburan terpaksa naik perahu panjang selama 2 jam. Keranda Nek Sera diletakkan dalam perahu yang pertama dan hanya 5 orang je yang jaga keranda tu, iaitu Aki Tawang, Aki Lampit, Aki Jinggut, Aki Jusip, suami Nek Sera dan Ketua Rumah Panjang. Yang lain gunakan 2 buah perahu dekat belakang. Dalam keheningan awal pagi tu, rombongan yang bergerak perlahan ditemani lampu pelita. Kata Aki Tawang, setelah dekat 2 jam berkayuh, akhirnya mereka sampai. Perlahan mereka angkat keranda Nek Sera dari perahu dan mulakan perjalanan daki bukit menuju ke tapak pengebumian. Tak sampai 20 langkah berjalan, tiba-tiba terdengar bunyi ketukan dan cakaran dari dalam keranda serta bunyi hilayang ketawa di sekeliling rombongan tu. Muka penduduk yang angkat keranda Nek Sera pucat. Takut. Bunyi hilayan semakin kuat. Begitu juga dengan bunyi ketukan dan cakaran dari dalam keranda. Tiba-tiba terdengar bunyi dengungan yang mula-mulanya perlahan, kemudian semakin lama semakin kuat. Mereka semua tercari-cari dari mana datangnya dengungan tu. Tiba-tiba rombongan tu diserang lebah. Memandangkan hari masih gelap, jadi mereka tak nampak lebah tu. Dengar bunyi dengungan je bersama jeritan rombongan disengat lebah. Disebabkan tak tahan sakit, rombongan yang angkat keranda Nek Sera terus campak keranda Nek Sera ke tepi semak dan larikan diri. Termasuk Aki Tawang. Semua bertempiran lari dan terjun dalam perahu larikan diri. Aki Tawang suruh mereka balik ke Rumah Panjang, ambil topi, tika dan apa-apa alatan yang boleh dijadikan perisai dari sengatan lebah. Jadi bergeraklah rombongan tadi balik ke Rumah Panjang. Bila sampai Rumah Panjang, hari dah dekat subuh. Lepas ambil alatan yang diperlukan, rombongan tadi bergerak semula ke tapak pengebumian untuk selesaikan proses pengebumian Nek Sera. Sampai dekat sana, hari dah siang. Bila mereka periksa keranda Nek Sera, kaki dan bahagian atas badan Nek Sera dah terkeluar dari keranda. Bahagian tengah badan Nek Sera masih berada dalam keranda. Maksudnya mayat Nek Sera membesar dari tubuh asalnya. Kukunya yang panjang dan runcing telah melingkari badannya. Bibir Nek Sera tersenyum merah menyala. Kemudian Aki Tawang, Aki Lampit dan Aki Jinggut terus ambil tika dan balut Nek Sera dengan kerandanya sekali dengan tika tersebut. Ketua Rumah Panjang terus arahkan yang lain cepat-cepat gali lubang tak jauh dari situ. Setelah lubang siap digali, keranda Nek Sera pun diturunkan dalam lubang. Bila keranda Nek Sera sentuh tanah, tiba-tiba keranda Nek Sera bergerak-gerak. Kaki dan tangan Nek Sera macam nak keluar dari keranda. Cepat-cepat Aki Tawang campak garam dan daun pandan berduri yang ada tumbuh di sekitar tempat tu atas keranda Nek Sera. Suasana kembali tenang. Aki Tawang suruh kambus Nek Sera dengan segera. Selesai kubur Nek Sera dikambus, Aki Tawang letak garam di sekeliling kubur Nek Sera dan suruh semua balik cepat ke Rumah Panjang sebab Aki Tawang dapat rasakan yang Nek Sera akan mengamuk lagi. Setelah rombongan sampai di Rumah Panjang, Aki Tawang
Tawang suruh semua penduduk tabur garam di sekeliling rumah panjang dan arahkan mereka semua mandi awal dan jangan keluar lepas senja. Manakala bayi Nek Sera, Aki Tawang suruh Aki Jusip bawa lari ke tempat lain. Maka pindahlah Aki Jusip bersama bayinya keluar dari rumah panjang tu supaya bayi tersebut tak diapa-apakan oleh Nek Sera, sebab Nek Sera akan kembali untuk anaknya tu. Kata Anita, Nek Sera betul-betul mengamuk hari tu. Tak sempat tunggu malam. Dalam pukul 4 petang terdengar bunyi hilayang ketawa Nek Sera. Memang seram. Hilayang ketawa Nek Sera dapat didengari sampai ke rumah panjang sebelah. Peristiwa tu berlaku berbulan-bulan namanya. Dalam tempoh tu, penduduk rumah panjang banyak kehilangan haiwan peliharaan kerana dibunuh oleh Nek Sera. Nek Sera ganggu penduduk rumah panjang tu bertahun lamanya walaupun pelbagai cara mereka buat untuk halang kejadian amuk Nek Sera tu. Lepas sebahagian besar penduduk rumah panjang menganut agama Kristian, gangguannya beransur-ansur lenyap. Tapi kalau ada keturunan Nek Sera yang mati beranak, keturunan daripada satu-satunya anak lelaki Nek Sera, gangguan akan kembali untuk sementara waktu atau mungkin selama mayat berada dalam rumah panjang tu. Ada orang-orang tua yang tinggal di rumah panjang pernah bermimpi Nek Sera. Mereka kata Nek Sera akan ambil nyawa keturunannya yang mati beranak untuk dijadikan teman. Begitulah cerita Nek Sera yang benar-benar terjadi dalam keluarga Anita. Okey, sampai sini dulu kisah untuk hari ini. Jadi cerita yang mana bagi anda paling seram? Sila tuliskan pendapat anda di ruangan komen. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ini sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syahrul. Assalamualaikum. Adios.